Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi buat kali ini dan sekelas RBT. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung berkenaan dengan elemen yang terdapat dalam elemen mekatronik yang terdapat dalam produk sedia ada. Jadi hari ini kita akan tengok berkenaan dengan pintu gelangsar automatik. Okey, sebelum tu kita cuba revise balik empat elemen mekatronik yang ada. Okey, kita ingat apa perkataan meka. Okey. M untuk mechanical. Okey, mechanical. Manakala E ada terbagi pada dua, iaitu elektrik dan juga elektronik. Manakala KA kawalan dan pengatur caraan. KA kawalan. Okey. Jadi itu adalah empat elemen mekatronik yang sepatutnya kita ingatlah. Okey, sepatutnya kita ingat. Okey, empat elemen yang sepatutnya kamu semua ingat. Okey. Dah. Kita dah nak masuk tajuk banyak-banyak ni dah. Jadi kena ingatlah. Okey, tajuk-tajuk apa elemen mekatronik, empat elemen utama yang sepatutnya kita ingat. Jadi kita akan tengok hari ni apa dia punya fungsi elemen tu. Okey. Bagi apa? Untuk yang terdapat pada pintu gelangsar automatik. Okey. Yang pertama kita tengok berkenaan dengan sistem mekanikal. Okey, komponen mekanikal terdiri daripada takal dan tali sawat. Takal dan tali sawat. Okey, berfungsi untuk membuka dan juga menutup pintu. Okey, gear pada motor membantu memudahkan pergerakan. Okey, kalau nampak ni, ditunjuklah. Okey, komponen mekanikal yang ada. Kalau nampak sini, tali sawat, takal. Okey, ingat lagi takal dan tali sawat. Yang gini sepatutnya kita akan belajar masa tingkatan 2 lah. Okey, sistem takal dan tali sawat yang mudah ni, yang kamu sering nampak lah lepas harian. Kalau dekat basikal kan, kamu nampak kan, rantai basikal tu, satu kat belakang, satu kat depan. Okey, di terpulang lah. Okey, rantai basikal. Okey, contoh takal tu adalah ni lah dia punya sprocket basikal tu lah. Dan rantai ni adalah dia punya tali sawat. Dan satu lagi sistem takan tali sawat yang mudah, sebenarnya tiang bendera lah. Kita naikkan bendera kan. Kita naikkan bendera. Kat atas tu dia ada, dia punya takar bulat, kita tarik tali dia. Tali tu adalah tali sawat. Itu adalah sistem mekanikal yang ada lah, takar dan tali sawat. Dia berfungsi untuk membuka dan menutup itu. Dia bergerak, dia berpusing ni. Ni tali sawat ni kan, dia bergerak, pusing, dia tarik. Dia tarik apa? Tarik pergerakan untuk pintu tu buka lah. So, apa yang membantu pergerakan takal ni, macam mana nak bantu takal ni berfungsi? Gear. Okay, gear pada motor membantu mudahkan pergerakan. Gear tu akan pusing, dia akan pusingkan takal lah. Gear, okay, gear maksudnya motor lah. Motor, ada motor elektrik kat sini, ada motor. Motor, dah nama apa motor elektrik? Okay, selalunya motor apa? Motor DC lah, arus terus. Okay, motor DC yang akan berpusing, dia akan memusingkan takal. Okay, akan memusingkan takal, secara tak langsung akan menggerakkan tali sawat lah untuk membantu pergerakan membuka dan juga menutup pintu. Okay, itu adalah berkenaan dengan sistem mekanikal yang terdapat pada pintu gelangsar automatik. Kemudian, itu sistem yang elemen mekatronik yang pertama. Elemen mekatronik yang kedua yang kita akan tengok, adalah sistem elektronik. Ingat lagi sistem elektronik, komponen-komponen elektronik, diod, perintang, transistor, segalalah. Okey. Komponen elektronik yang disatukan. Komponen tengok ni. Sistem tu apa dia? Komponen elektronik disatukan dalam litar pemacu motor. Okey, selalunya litar ni board lah, dilibatkan board benda hijau ni board ya. Adalah litar lah. Okey, gabungan banyak-banyak komponen elektronik. Okey. Jadi penderia gerakan, ni penderia ataupun sensor, bahasa Inggeris sensor, penderia gerakan
mengesan sebarang pergerakan dan memberikan isyarat kepada sistem kawalan. Okey, dekat mana terletaknya pendera gerakan ni? Siapa bisa perasan? Kan? Kalau kamu pergi ya, selalu pergi kedai Choice ya. Kan, Choice. Ada Choice ke Jismai Group ke kan? Dekat pintu gelangsar dia tu kan. Dekat bahagian atas ni. Dekat bahagian atas ni kamu perasan ada benda hitam ni dekat bahagian atas ya. Selalu ada dekat bahagian atas. So dia akan kesanlah apa-apa pergerakan. Apa-apa pergerakan yang lalu. Selalunya pendira gerakan ni bukannya semua benda dia buka kan. Kalau tidak, dia mesti ada kita range dia. Dia punya jarak untuk ketinggian. Contoh benda tu yang dia nak kesan tu tinggi mana kan. Adalah ketinggian dia. Ketinggian tertentu lah. Kalau tidak, takkan kucing, anjing lalu dia masih buka kat pintu. Jadi tak semualah. Okay, dia dah set berapa ketinggian yang dia boleh kesan dan berapa jarak jauh dari pintu. Semua dah set dah. Okay. Jadi itu adalah keadaan sistem elektronik. Ingatlah dia mesti ada sensor. Okay, sensor ataupun penderia dan juga litar pemacu motor. Yang mana bila ada pergerakan, sebarang pergerakan dia akan hantar isyarat lah. Isyarat kepada motor untuk berfungsi ataupun bergerak. Okay, itu berkenaan dengan sistem elektronik. Okay, kita tengok yang ketiga. Okay, elemen yang ketiga, sistem elektrik. Okay, sistem yang ketiga, sistem elektrik. Okay. Okay, nak namakan sistem elektrik, apa fungsi dia? Untuk bekal kuasa. Okay, bekal kuasa. Untuk membolehkan komponen ni bergerak lah. Okay. Jadi terdiri daripada motor AT dan pengubah transformer. Bukan transformer robot lah. Okay, ini transformer diubah apa? Sekejap lagi saya terangkan. Okay. Berfungsi untuk membekal tenaga elektrik kepada keseluruhan sistem. Okay. Pengubah motor AT. Okay, jadi terdapat dua komponen. Okay, pengubah transformer ni sebenarnya diubah apa? Dia ubah selalunya bekalan kuasa ni, bekalan kuasa elektrik ni berwire lah. Okay, kamu ingat kan bekalan kuasa elektrik ada dua, AC dengan DC. AC ni berwire. DC ni pakai bateri. Wire dengan bateri, okey. Jadi transformer ni dia punya fungsi dia untuk ubahkan arus elektrik AC, arus ulang alik kepada DC. Dia ubah daripada AC kepada DC. Dia ubah tenaga elektrik itu, arus dia daripada AC kepada DC. Itu nama dia pengubah. Sebab motor ni pun nama motor AT. Dia bukan motor AC, motor AT arus terus. Jadi transformer fungsi dia untuk ubah arus elektrik, arus ulang alik AC kepada DC, direct current. Okay. Jadi itu adalah sistem berkenaan sistem elektrik. Ada dua benda ni ya. Kami tengok ada pengubah ataupun transformer dan juga motor AT arus terus. Baik, dan elemen yang keempat, yang terakhir. Okey, yang keempat. Sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, apa yang perlu dikawal? Apa yang perlu diatur cara? Okey, ingat ada dua ni, kawalan dan pengaturcaraan. Okey, apa yang dikawal, apa yang diatur? Okey. Tadi daripada sistem kawalan yang telah diatur cara. Okey, sistem kawalan yang telah diprogramkan. Atur cara tu dalam bahasa Inggeris kita duk ingat program yang telah diprogramkan. Atur cara dalam bahasa Melayu. Berfungsi untuk memproses isyarat input dari penderia gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu AT untuk membuka dan menutup pintu. Itulah fungsi sistem kawalan dan pengaturcaraan. Maksud dia, kalau ada orang kat sini. Ada orang. Ni pintu. Ada orang kat pintu. Kan? So, sini ada atas pintu saya kata ada penderia. So, penderia ni akan mengesan. Ada orang. Okey, ada orang. Ada jarak tertentu lah. Ada orang 1 meter dari pintu. Okey, jadi pintu kena buat apa? Penderia ni hantar isyarat kepada
sistem ni lah kawalan dan pengaturcaraan untuk buka pintu. Okey, maksud dia dah program dah nak buka lama berapa lama. Mungkin dalam 15 ke 30 saat pintu akan terbuka. Kalau orang tu tak masuk, kita mungkin programkan lepas 15 atau 30 saat. Kalau orang tu tak masuk, dia akan tutup semula pintu. Ni semua yang kita atur cara lah. Atur cara atau programkan. Kita nak set berapa pun. Set. Bolehlah set. Nak set berapa. Kita dah atur cara ataupun program ataupun setkan berapa yang kita nak lah. Okay, kalau penderia tak dapat mengesan, tak ada orang. Kalau tak ada orang, maknanya pintu tak akan terbuka lah kalau tak ada orang. Itu adalah maksud sistem kawalan dan pengaturcaraan bagi pintu gelangsar automatik. Okay. Kita ulang balik. Yang pertama tadi, kita tengok balik yang pertama, iaitu berkenaan dengan sistem mekanikal. Sistem mekanikal, ingat dia ada takal, tali sawat dan juga gear. Ingat takal tu apa dia? Kalau tak ingat sangat, ingatlah rantai gerek, ataupun rantai motor ataupun tiang bendera. Okey, takal dan tali sawat ni dia membantu untuk membuka dan menutup pintu, yang mana yang menggerakkan takal tu adalah gear. Gear yang menggerakkan takal. Manakala sistem elektronik pula, litar pemacu motor dan juga penderia gerakan ataupun sensor. Sensor nak kesan pergerakan, dia hantarlah isyarat. Ada isyarat ada orang bergerak, ada orang lalu. Dia hantar isyarat kepada ni lah, litar kawalan untuk berfungsi menggerakkan pemacu motor. Dan yang ketiga, sistem elektrik macam biasa memberikan kuasa terdiri daripada dua motor arus terus, motor AC dan juga pengubah. Pengubah ni dia tukar arus elektrik, arus ulang-alik AC kepada DC. Okay, dan supaya motor AT berfungsi bergerak, pusing, motor tu pusing. Dan yang keempat, sistem kawalan yang pengaturcaraan, sistem kawalan yang telah diatur cara. Dia terima isyarat input daripada penderia yang cara input kesan orang. Okey, dihantar kepada sistem kawalan dan pengaturcaraan sama ada untuk buka ataupun tutup pintu. Okey, macam mana? Boleh faham tak? Saya harap kamu boleh faham lah dengan apa yang telah dipelajari hari ini. Sambil-sambil tu ingat balik lah apa yang belajar minggu lepas yang berkenaan dengan kereta kawalan jauh. So, ganti, okey. Kalau ada kamu tak faham apa-apa, boleh tanya ataupun kamu ulang lah. Tonton video ni berulang kali pun boleh. Okey. Nanti saya akan bagilah kamu buat kerja yang seterusnya. Okey. Macam tu, kita akan sambung semula ataupun sambung semula pelajaran kita pada minggu hadapan. Okey. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera.